إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا الشيخ شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، آمين يا رب العالمين. Kita sambung kitab Aqidatul Mu'minin malam ini, surat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Situ kan. Orang yang tidak taat kepada perintah Allah itu ada kalanya, yakni jenis-jenisnya. Yang pertama musyrik, yaitu kafir, yakni kekal di dalam neraka. Mereka ini langsung tidak kenal Allah. Cetek. Lepas tu dia tulis mukmin asi, itu salah tulis. Ada apa-apa. Silap type. Potong tanda. Jadi bunyi dia yang pertama orang musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, orang yang menjadikan makhluk sebagai Tuhan, menyembah berhala dan yang seumpama dengannya, penyembah syaitan, penyembah pemimpi, menyembah matahari, orang yang berpegang teguh dengan ideologi kufar hingga menolak hukum Allah, maka itu semuanya musyriki. Mereka kafir
kekal dalam neraka. Ini manusia yang langsung tak kenal Tuhan. Itu yang pertama. Inilah golongan yang paling ramai di atas muka bumi, golongan musyrikin. Orang kafir dia banyak jenis. Segala jenis kafir itu musyrikin belaka. Termasuklah orang murtad, musyrikin belaka. Penyembah berhala, musyrikin belaka. Orang munafik, musyrikin belaka. Termasuk orang yang musyrikin. Habis cerita ni, puak ada banyak jenis. Puak musyrikin pun ada banyak jenis. Ada kaum murtadin, ada kaum sabi'in. Sabi'in penyembah berhala, murtadin orang yang murtad. Orang yang berkata Tuhan itu tiga, trinitis. Macam Kristian, dia kata Tuhan itu tiga, Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Itu musyrikin, kafir semua. Baik, habis. Yang kedua, mukmin derhaka, iaitu dinamakan mukmin asi. Oh, itu mukmin asi itu. Mukmin derhaka itu mukmin yang asi. Mereka beriman tetapi tidak sempurna pengenalannya terhadap Allah. Mereka beriman, dan ini termasuk dalam golongan mukmin. Mereka tidak musyrik, tidak jadi syirik, tapi tidak sempurna pengenalan terhadap Allah. Sebab itu masih sanggup menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ni kalau matinya masuk neraka dulu. Kalau dengan rahmat Allah, masuklah dia ke dalam syurga. Baik. Jadi orang derhaka ini orang yang paling ramai dalam golongan mukmin. Nak keluar daripada derhaka ni lagu mana? Derhaka ini sinonim dengan kejahilan. Maknanya kebanyakan orang derhaka itu ialah orang-orang jahil. Ngaji tak nak, mayang ngaji tak nak, jaga mayang diterima tak terima, beribadah tak kenal Tuhan, sembahyang tak diterima Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal amaluhu mardudatun la tuqbal. Dan tiap-tiap orang yang beramal tak mengenal Allah, amalannya tak diterima, ibadahnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaiklah cara mana pun, kita dilarang bersahabat baik dengan orang lain. Kita dilarang bersahabat baik dengan orang yang sungguh halal ini. Biarlah dia kurang baik, tapi dia ada ilmu, bolehlah kawan dengan dia. Kalau kurangnya dia ada kenal Tuhan. Kalau dia baik macam mana sekalipun, tapi dia tak nak menuntut ilmu, jahil, maknanya Tuhan pun dia tak kenal, Tuhan pun dia tipu, dia tak payah tipu kita. Jadi sakai. Jadi nak keluar daripada mukmin derhaka ni, yang pertamanya kena hilangkan kejahilan untuk memastikan dia itu mukmin yang muafakan bagi yang sebenar. Nak keluar daripada mukmin yang asli, nak keluar daripada golongan mukmin yang asli ni, nak keluarkan diri, nak hilangkan darjah mukmin asli ni, mukmin derhaka ni. Yang pertama, dia kena menghilangkan kejahilannya.
kena menghilangkan kejahilan dia dengan menuntut 3 jenis ilmu yang fardu ain, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Sekurang-kurang tauhid, fardu ain tauhid. Sekurang-kurang fiqh, fardu ain fiqh. Sekurang-kurang tasawuf, fardu ain tasawuf. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Hilangkan kejahilan 3 jenis ilmu ini dulu. Itu langkah yang pertama, wajib oleh mukmin yang asli. Sebab apa? Sebesar-besar asli ialah jahil. Ya, sebesar-besar durhaka ialah jahil. Bukan tak semayang. Jahil tu lagi besar pada tak semayang. Jadi keluarkan dari belenggu kejahilan tu dulu. Setelah itu, keluarkan diri dari darjah asli, iaitu bermaksiat, dengan bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan kemungkaran. Ilmu dulu, baru taubat. Kalau taubat ilmu dadak, nak taubat apa? Ilmu pun dadak. Nak taubat macam mana? Nak taubat pun tak erti, dosa pun tak tahu. Lepas tu kena belajar dulu, baru taubat. Bertaubat itu wajib dia bertaubat. Jangan amal apa-apa yang lain yang sunat-sunat. Taubat dulu sampai timbul penyesalan di atas segala dosa dan mungkar yang telah ia lakukan. Selagi masih ada cita-cita nak buat mungkar, itu bermakna taubat belum selesai. Maka jangan duk buat yang sunat-sunat. Taubat tu minta ampun dengan Allah Ta'ala tu jangan berhenti sampai rasa benci kepada maksiat. Kalau duk amal yang sunat rajin, tapi maksiat pun rajin juga, itu bermakna taubat belum selesai. Maka amal yang dia buat itu nanti akan ditindih oleh dosa maksiat dia, maka tak ada apa-apa pahala. Ditindih oleh dosa tadi ni, dosa pahala tadi tu tak ada. Sebab tu kena taubat dulu. Jangan kalau lah nak berselawat banyak-banyak lah, nak baca Quran banyak-banyak lah, nak menjaga malam banyak-banyak, nak menang tahajud lah. Taubat lah. Taubat apa? Taubat daripada kejahilan. Taubat daripada suka dengar dosa, suka buat maksiat. Taubat daripada dulu ni tak kenal Tuhan dan ni baru nak kenal. Taubat suka kepada benda-benda yang Tuhan larang. Jadi kita taubat tu sampai bila? Sampai timbul rasa benci kepada segala dosa-dosa dan kemungkaran. Jadi selagi ada rasa kasih maksiat tu, mulut masih nak buat dosa lidah, telinga masih nak buat dosa pendengaran, mata masih nak buat dosa penglihatan, tangan masih nak buat dosa tangan, kaki masih nak buat dosa kaki, perut masih nak buat dosa perut, makan haram dan sebagainya, hati masih penuh dengan mazmumah, tak mau taubat, riak, takabur, ujub, sum'ah, hubub dunia dan semua tu berdosa besar lah kot. Riak, takabur, ujub, sum'ah, hubub dunia tu dosa belaka, yang dosa besar yang bahasa batin tu. Dendam, kesuman, ya, jahat sangka dengan manusia, mulut suka mengumpat sana mengumpat yang tak diharuskan oleh syarak, yang tak ada apa-apa guna untuk agama. Semua tu kena taubat sampai rasa benci semua dah, sampai tak terasa nak buat dah. Tu baru nama taibun, orang yang bertaubat. Baru selesai nombor 2. Jadi ada lagi tak? Bayar qada,
Sembahyang tak pernah khusyuk, kena taubat. Jadi kena taubat itu sampai benci segala dosa, kemungkaran, maksiat, kemunafikan yang dulu pernah kita buat. Sampai rasa benci, baru namanya taibun, orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang yang dikasihi Allah dengan menjadikan diri orang yang bertaubat. Bila duduk di situ, barulah boleh beramal ibadat. Nombor 3, baru beramal ibadat. Kamu nak banyakkan selawat ke, tak apalah, silakanlah. Kamu nak banyakkan baca Quran, ya silakanlah. Kamu nak banyak zikrullah, ya silakanlah. Nak banyak sembahyang sunat, tak apalah, buat. Masalahnya sembahyang sunat rajin, sedekah rajin, selawat rajin, baca Quran rajin, untuk ilmu pun rajin, mengumpat pun rajin, tohmah orang pun rajin. Habis semua pahala tu dengan lidah. Kita duk tohmah orang, ya, dengan lidah kita tu menyebabkan orang jadi susah, orang jadi pakih, orang jadi terhina, orang tu jadi jatuh keadaan kehidupan dia. Rajin sembahyang, puasa rajin, ngaji rajin, sedekah rajin, mau rajin. Dengan sebab lidah, habis semua pahala-pahala amal tu tak ada. Pasal apa? Taubat belum selesai. Duk mukmin derhaka tu tak habis. Mukmin yang asli tu tak habis. Tapi viral kat orang suruh baca tu, suruh baca ni, suruh baca tu, suruh baca tu, pewali. Kita duk suruh orang buat, kita sendiri pun tak tinggal dosa, jaga-jaga. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Bukanlah kalau kita ni duk buat dosa langsung tak boleh kita sebarkan dakwah. Dalam kitab Asbah wan Nazair karangan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, dia kata kalau kita tengok orang buat maksiat, kita takut nak pergi tegur, pasal nanti tergolong dalam atamuruna an-nasa bil birri, maka dia dapat 2 dosa. Satu dosa dia tak tinggal dosa. Satu lagi dosa dia tak pergi cegah orang buat dosa. 2 dosa dia. Jadi buat macam mana? Hang tu ahli maksiat ke, ahli ibadat ke, kau tengok maksiat mesti diubah. Habis tu tergolong dalam atamuruna an-nasa bil birri. Tu jadi maknanya kau kena keluarlah daripada belenggu itu. Belenggu apa? Belenggu atamuruna an-nasa bil birri. Kalau kamu cegah, dapat 1 dia dosa. Kalau kamu tak cegah, dapat 2 dosa. Itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Asbah wan Nazair. Jadi kau mana pun kena juga. Ya, aku tu nak buat lagu mana? Sambil-sambil kita dakwah, sambil-sambil lah kita prepare diri kita. Itulah cerita dia. Jangan tunggu baik baru nak dakwah. Ya, aku nak dakwah pun aku pun lebih kurang orang. Kita lebih kurang orang lain, itu satu hal. Kita tinggalkan dakwah tu satu hal yang besar. Ya, meninggalkan dakwah tu dosa yang amat besar. Ujar umat Islam ini ditindas oleh orang-orang kafir kerana orang Islam meninggalkan dakwah, meninggalkan sabilillah. Tugas sabilillah dia tinggal. Jadi kita jangan tengok orang tu, alah dia duk ceramah-ceramah, dia boleh lebih kurang. Kita duk cakap tu 2 dosa, dia baru 1 dosa, dia cegah kan? Walaupun dia buat, dia cegah 1 dosa dia. Mudah-mudahan satu masa sebab duk rajin bercakap, dia terubah perangai, dia terubah sifat. Kita ni akan jadi macam mana apa yang kita duk selalu cakap. Kita duk cakap tentang dunia, kita akan jadi ahli dunia. Walaupun kita tak ada apa harta,
bodoh, semata-mata bodoh kan? Sembang macam orang kaya, apa pun tak ada. Bodoh, semata-mata bodoh. Kalau orang kaya sembang harta dunia, padan dia kaya. Kita apa pun tak ada. Habuk pun tak ada. Begitulah kalau kita nak jadi orang-orang akhirat, kena sembang bab akhirat selalu. Walaupun kita ni orang asli, mudah-mudahan dengan selalu bercakap tu jadi seumpama air yang menitik di atas batu, lama-lama lekok dia. Tak apalah, jahat-jahat pun tapi mulut jangan duk sembang jahat lah. Mudah-mudahan dengan duk cakap baik-baik, dia tersentuh hati dia. Ibarat air tadi. Begitu. Bila dah jadi orang taibun, barulah boleh beramal ibadah. Ya. Betul dalam Quran dia kata, wahai orang-orang yang bermaksiat, bilakah lagi kamu akan bertaubat? Surah At-Taubah. Dia suruh taubat dulu. Barulah beramal ibadah. Barulah innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal dengan amal yang soleh. Siapa yang beriman tadi? Orang beriman ni mana orang yang kenal Allah, dia kenal hukum Allah, yang sudah melepasi had taubat, lalu dia beramal dengan amal-amal yang soleh. Iaitu apa makna amal soleh? Dia buat segala suruhan, meninggalkan segala larangan, dan menyebarkan agama Allah di atas muka bumi. Itu 3 dia amal yang soleh. Beriman kepada Allah dan Rasulullah dengan meninggalkan segala larangan Allah, melaksanakan segala perintah Allah, dan menyebarkan agama Allah sampai dia mati. Selagi belum mati, dia tak nama ulaika humul muflihun. Quran kata apa? Quran kata ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Suruhlah yang baik dan cegahlah yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Bila dapat kemenangan tu? Di hari mati. Ya, di hari mati nanti. Maknanya apa? Bila dia berjuang agama atas nama agama, selagi belum mati, dia tak nama ulaika humul muflihun. Mati dalam menegakkan agama tu, barulah nama ulaika humul muflihun. Belum mati tak nama berjaya lagi. Ni sekarang saya duk bercakap, tak tentu tak berjaya, tak tentu lagi berjaya. Sampai mati duk bercakap Islam baru berjaya. Kita tengok Syahid Syekh Ramadan tengah ceramah, orang tembak syahid dia. Syahid Syekh Qutub, kerana kitabnya Fi Zilal Quran, Fi Zilalil Quran, dia ditangkap dan mati dalam penjara. Dua muflihun, orang mendapat kejayaan. Kita lihat asal Al-Banna, sebab dia bercakap Islam, orang tembak dia, syahid dia. Itu buah nama orang muflihun. Masa hidup dah lagi. Pasal apa? Ramai yang hidup, hari tua dia terbalik piang. Dia jadi kot lain. Dia tak ada pangkat Tan Sri, tak apa lagi. Dia tak dapat pangkat Datuk Sri, tak apa je lagi. Dia dapat yang tu, esok dia terbalik piang. Dulu dia kata haram, hari dia dah kata halal lah. Pasal apa? Boleh masyuk. Dia tak nampak lah masyuk neraka akan masyuk syurga, dia tak nampak lah. Kadang-kadang bergelar PhD tosok dengan dia buat lain. Baik. Itu dia, nak keluar daripada belenggu mukmin derhaka ni kena 3 peringkat. Yang pertama ilmu, yang kedua taubat, yang ketiga amal yang soleh.
Baik. Kemudian barulah pergi cari jalan-jalan kesufian. Cari jalan-jalan kesufian. Jangan cari jalan sufi dulu tanpa ada ilmu. Ya, pergi cari jalan sufi, jumpa toki kedai kopi, dah jumpa dengan geng-geng duit tadi. Dia kata, ni bagus. Jumpa dengan geng-geng, orang berkawan dengan G. Jangan. Baik, lepas tu kena ada ilmu tu. Nabi kata, "Waman arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilmi, waman arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi, waman arada Allah fa 'alaihi ma bil ilmi." Siapa nak cari dunia kena ada ilmu, siapa nak cari akhirat pun kena ada ilmu. Ilmu dulu. Siapa nak cari dua-dua pun kena ada ilmu. Kau nak cari dunia tak ada ilmu, bankrupt D, bukan verifikasi dah. Bankrupt D sampai Z. Itu dia. Nak cari akhirat tentulah wajib kena ilmu dulu. Jangan duk rajin bersedekah ya kena Tuhan tidak. Tak ada pahala sedekah. Jangan duk rajin tahajud ya ilmu dia dah paling ngaji tak ada pahala tahajud. Nabi kata al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'u. Ilmu itu imam, amal itu makmum dia. Mana sah mayang niat makmum pak imam dia tak? Mayang seorang niat imam sah. Mayang seorang niat makmum dah sah. Betul tak? Mayang seorang niat imam sah. Mayang seorang aku sembahyang, aku solat fardu isya. Sali fardhu isya'i arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Padahal makmum seorang tak ada sah. Sah. Tapi kalau sembahyang isya, sali fardhu isya'i arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Imam tak ada? Tak. Semua tak sah. Bahkan orang perempuan duduk gagah sana, tutup pintu semua rapat. Niat makmum legam. Istidrak ke imam tak ada. Jalan ke imam tak ada. Tak sah. Itu ya, dalam masjid tak apa. Dalam masjid tak berhajat kepada istidrak. Dalam surau, dalam rumah, dalam dewan, dalam apa juga bangunan perlu kepada istidrak. Pasal apa? Imam tak ada. Ini pekak. Baik. Baik, habis. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenal Allah. Itu nombor tiga tu, mengenal Allah. Buat nombor tiga. Jadi nombor tu hilang. Satu, musyrik. Nombor dua, mukmin dahaka. Nombor tiga, mengenal Allah. Jadi orang yang ma'rifatullah. Jadi dia kata manusia tu tadi ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Yang pertama musyrikin, yang kedua mukmin yang asli, yang tiga orang yang ma'rifatullah, orang yang arif billah, orang yang kenal Allah. Jadi nak jadi orang yang arif billah ni kena tambah lagi satu. Apa dia? Ilmu, taubat, amal soleh, kena ada guru mursyid yang membimbing rohaniah. Orang ni dia sebut murabbi. Murabbi ni sebenarnya orang sampai darjah wali. Murabbi ni orang sampai darjah wali. Saya tak apa seronok orang sebut murabbi. Banyak kali dah saya duduk buat kuliah. Kita kena hormatilah istilah orang tasawuf. Sebab orang tasawuf ni orang yang dekat dengan Allah. Istilah dia lebih tepat daripada orang yang jauh dengan Allah. Dalam kitab tasawuf dia kata guru ni ada tiga jenis. Yang pertama muballigh. Muballigh ni iaitu orang yang menyampaikan ilmu semata-mata tapi tidak boleh mendidik jiwa. Itu muballigh. Penyampai ilmu
semata-mata, tapi tak boleh sampai kepada batin hati. Itu mubaligh, penyampai ilmu, iaitu orang-orang awam yang menyampaikan ilmu, walaupun dia bergelar tuan guru, syekh, ustaz, ustazah, apa lagi, pak kiai, muallim, maulana. Kalau dia tu orang awam, dia sampaikan ilmu tu, dia tu tahap mubaligh. Saya ni bawah pada mubaligh. Saya ni kekawan lah, kita kekawan, saudara mara. Orang beriman ni saudara mara. Muzakarah dia. Itu yang pertama, mubaligh. Yang kedua, mursyid. Siapa dia mursyid? Mursyid ni orang yang sampai darjah nafsul mardiyah. Demikian kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Guru mursyid ialah guru yang sampai darjah nafsul mardiyah. Dia sentiasa duduk di dalam wahdatul af'al, iaitu orang yang sentiasa memandang perbuatan Allah. Orang yang tak terasa perbuatan diri, tak terasa perbuatan makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu darjah dia. Dan Allah lah yang menjadikan kamu dan sekalian perbuatan kamu, amalan kamu. Allah jadikan kita, Allah lah yang memperbuat kita. Allah yang menjadikan kita, Allah yang mentadbir kita. Itu perasaan hati dia yang tak hilang-hilang. Bukan pengetahuan, tapi perasaan yang dinamakan tajalli dalam hatinya. Ini orang wali Allah, mursyid. Dia ni boleh, dia menyampaikan ilmu sampai ke dalam hati sanubari murid, sampai murid terbawa jadi kenal Allah. Pura-puranya murid jadi orang yang bertaubat kepada Allah. Dan istiqamah murid itu beramal dengan bimbingan rohaniyahnya. Dan dalam kitab Mudarijus Salikin dia kata, orang-orang yang macam ni lazimnya, ghalibnya mereka memimpin tarekat-tarekat sufi. Bukan wakil bai'ah. Kebanyakan guru-guru tarekat yang ada pada zaman, pada hari ini adalah wakil-wakil bai'ah sahaja. Wakil tok guru dia dah mati, maka dia wakil tok guru dia lah. Dia pun orang awam juga. Orang awam juga, pasal dia dilantik oleh jemaah, maka dia namanya wakil bai'ah. Dia bukan wali. Kata orang yang ambil kat dia lagi orang pada dia, tak tahu. Upah saya dulu pun nak bai'ah, tak berani. Saya pun takut juga tengok orang yang nak ambil tarekat lagi baik, lagi hebat pada kita pun takut. Risau. Silap-silap sepatutnya kita, saya kena ngaji dengan dia. Itu namanya mursyid. Dia boleh menyelami hati murid dan membaiki rohaniah murid melalui zikir-zikir tarekat yang tertentu. Itu namanya guru mursyid. Itu yang kedua. Apa dia guru murabbi? Ini yang ketiga yang tertinggi. Murabbi ni iaitu orang yang duduk darjah nafsul kamilah. Orang yang duduk darjah nafsul kamilah, yang sempurna. Orang ini ada 3 darjah. Ada yang wahdatul asma, ada yang wahdatul sifat, ada yang wahdatul zat. Ini nama dia guru murabbi, iaitu guru yang dapat menyelami hati murid dan boleh terus membaik pulih hati murid hingga murid menjadi orang-orang yang arif billah. Itu istilah dalam ilmu tasawuf, maksud kata murabbi. Jadi kita hari ni taklah salah kita kata murabbi, cuma dalam istilah tasawuf tu salah. Pada lugah tak salah lah.
pada lugah, pada bahasa tak salah, tapi pada istilah tasawuf salah. Maka lebih baiklah kita tak usah gunalah istilah murabbi. Kita kata cikgu sudahlah. Selamat hari cikgu. Macam pergi sekolah dulu lah. Pergi sekolah, bangun, selamat pagi cikgu. Dia tak kata selamat pagi murabbi. Kan? Baik. Sekian dimaklumkan. Saya rasa banyak kali saya cerita. Baik. Jadi kita nak menggelarkan orang ni biarlah patut daripada Allah Ta'ala tak suka kita berlebih-lebih dalam menggelarkan seseorang. Contohnya gini, orang tu belum naik haji, kita gelarkan dia haji pun tak boleh, haram. Dia belum haji, kita kata dia haji tak boleh. Lainlah kita tak tahu tak apa. Kita tahu dia belum naik haji, kita kata haji, haram. Sebab apa kita menggelarkan benda yang tak sepadan dengannya. Menggelarkan benda yang buruk pun tak boleh. Kita kata man cicak, oh man cicak. Kita tak boleh cicak tu. Cicak kan sunat dibunuh. Nanti orang bunuh pula dia. Panggil man lebay kan tak apa lah. Lebay maksudnya apa? Orang yang menyahut seruan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Orang ni main-main dengan kalimah empat lebay. Ada satu Wahabi dekat Penang untuk main-main dengan kalimah empat lebay. Masya Allah. Jangan sebut dalam main-main labbaik tu. Asalnya labbaik Allah. Ringkasnya lebay. Orang dulu-dulu belum naik haji jadi lebay dulu. Lebay ni orang yang menyahut seruan Allah. Ya. Itu maksud lebay. Jangan main-main lah istilah tu. Istilah ni ada macam kita buat nama. Kan sebenarnya kita buat nama yang baik-baik ke orang. Ya. Ni bubuh nama Abdul Khilzir bin Abdul Kalbi. Tahu tak? Nama macam sedap kan? Sedap. Terjemah tengok apa? Kan tak bagus tu. Dia suruh buku nama molek-molek. Abdul Karim bin Muhammad Petai bin Dokong. Kalau baik, nama itulah gelaran tadi. Biarlah patut daripada ya. Cuba kita gelarkan kedatangan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Jamal. Dengar kat Raja apa? Jamal mana pula? Jamal Pondok Syatariah. Cari. Baru ada kerja. Baru habis gelaran dia. Betul. Begitulah. Kita tak ada gelaran Datuk, tapi tempel lamban Datuk kat kereta. Anak kena tangkap boleh. Tanya. Kan? Begitulah. Murabbi ni nak buat kat orang lain tak apa, kat saya tu soal. Bu cikgu sudah, selamat hari cikgu 16 Mei. Jadi saya khabar tiap-tiap tahun saya khabar. Tahun dia buat juga. Saya tak minat sebenarnya. Orang panggil saya ustaz, tak minat. Panggil nama Anwar Ilmi sudah lah. Saya ngaji tak lama sudah. Jadi saya tak macam mana tak tahu lah orang tu panggil aku ustaz. Panggil dia sudah. Ustaz tak apa tunggu. Dengan ustaz cikgu. Dalam kitab Zadul Muta'alim ataupun Ta'lim wal Muta'alim, dia kata sekurang-kurang nak jadi alim kena ngaji 40 tahun. Saya ngaji 4 hari je dah. Nombor orang berapa dekat tu je. Dia dulu saya kata saya DJ pun dah. Saya ambil tuliah DJ pun dah. Tak macam mana mufti tu kesian tengok bagi kat dulu. Itu dia. Baik tuan-tuan. Dia sambung tadi.
Jangan bercakap barang yang kita tiada miliki. Ya. Dalam Quran surah Baqarah dia kata orang yang suka diagung-agungkan tu dengan dia menaik-naikkan dirinya, itu namanya Yahudiyah. Yahudi, orang Yahudi. Orang Yahudi ni suka orang bercakap hal yang baik-baik yang dia tak ada. Kita jangan suka lagu tu. Tu perangai orang Yahudi. Setengah di antara, salah satu di antara sifat nifaq. Itulah kot barangkali saya tengok tok-tok guru dulu ni. Tapi rumah dia tak kena kata dia tok guru. Tu kenali ni tu orang cerita. Tapi rumah dia pakai kain besar. Kain besar tu, kain besar. Kain basah. Buah tolak tak tahu. Untuk kenali, tok wali besar. Tok kenali ni murid dia yang jadi tok guru besar pok Malaysia ni, tanah Melayu ni tak kurang 100 orang. 100 orang lebih anak muridnya yang jadi guru-guru besar, ulama-ulama besar yang mencapai darjah kewalian pun ada. Salah seorang tok guru saya almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Abdul Taha, Kampung Sanding Raja, Cenung. Dia dah ngaji dengan Tok Kenali. Baik. Itulah dia ya. Kita ni apa yang jadi budak tu. Jadi panggil biasa juga. Dengan pergelaran yang tidak sekufu dengan dia, yang tak sepadan dengan dia. Kalau satu di antara dosa. Kalau kita niat sebagai pada lurah tak apa lah, tak ada salah. Daripada tasawukan. Ya. Baik, habis. Sambung bawah. Jadi manusia ni ada 3 jenis, satu musyrik, satu mukmin, satu mengenal Allah. Dia orang yang mengenal Allah Taala ni ada 5 peringkat. Ada pada mukadimah kitab ni dulu saya dah tulis. Yang pertama, orang yang kenal Allah dengan ilmu yakin, dengan ainul yakin, dengan hakul yakin, kemudian dengan yakinul yakin, kemudian dengan kamalul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, yakinul yakin, kamalul yakin. Sekurang-kurangnya kena ilmu yakin. Kalau ilmu pun dah ada, ilmu apa? Ilmu tauhid, qadru'in pun tak lepas. Ilmu fiqh yang qadru'in pun tak lepas. Ilmu tasawuf jauh sekali. Tu jadilah iman taklid. Orang yang tak kenal Allah, yang mengaku Allah tu Tuhan dengan jalan ikut-ikut orang, ikut mak ayah, ikut kawan kata Allah tu Tuhan, Tuhan lah Allah tu. Kenanya tidak, sifatnya pun tak lagi. Iman taklid ni khilaf ulama. Setengah ulama kata kufur, setengah ulama kata mukmin tapi asi. Di mana mereka ni tak selamat iman, takut jatuh ke dalam syirik sebab jahil. Sebab itulah kita wajib menghilangkan kejahilan. Jadilah sekurang-kurang mukmin itu mukmin yang atas dasar ilmu yakin. Jadilah. Ada juga lesen nak masuk syurga, apa dia? Kenal Allah dengan ilmu. Ini nak naik ke Batu Orang, tiket dah ada. Ada pasport dia. Nak boleh naik. Baik, habis. Hakikat zat Allah itu tidak dapat diketahui. Kita ngaji tauhid ni bukan mengaji zat Allah, bukan nak kenal zat Allah. Kita belajar ilmu tauhid ni belajar sifat-sifat kebesaran Allah, sifat-sifat kesempurnaan Allah, sifat-sifat kamalan Allah. Bukan nak kenal zat Allah. Zat Allah tak dapat dikenal. Kita orang awam hanya mengenal sifat Allah dengan jalan belajar ilmu tauhid. Di mana ada ilmu tauhid itu kita belajar 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus sekurang-kurangnya.
Baik, tapi hari ni ramai pula orang kata tak wajib belajar sebab 20. Dia terikut-ikut nampak buat-buat gila betul. Jadi kita orang Sunnah wal Jamaah wajib beriktikad belajar ilmu sebab 20 ni adalah fardu ain, bukannya sunat-sunat dah. Dalil qa'atan umul barai wa yajibu 'ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu bi haqqi li maulana jalla wa 'azza 20 sifatan. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf itu mengenal, bukan mengetahui, mengenal dia kata. Perkara yang wajib pada hak jalla wa 'azza, hak Tuhan kita, 20 sifatan, 20 sifat. Siapa tak tahu dosa semua hidup. Siapa tak belajar dan tak tahu, setiap nafas keluar masuk tu dalam dosa. Kalau mati dalam tu, mati fasik. Buka kitab Durus Samin, buka kitab Aqidatul Najib, buka kitab Minhajus Salam, bukalah kita tauhid Syarqawi ala hudhudi. Pun dia cerita lagu tu lah. Siapa tak mengaji tak faham, ya, duduk dalam dosa, mati fasik. Wallahi azubillah. Apa yang duk tekan suruh belajar, bila belajar kat siapa pun tak apa lah. Tapi nak beritahu ini wajib pula belajar dari guru yang ada ambil-ambilan, dari guru yang tahqiq. Haram belajar tauhid dari guru yang tiada tahqiq ataupun guru yang tiada ambil-ambilan dari guru yang tahqiq. Itu disebut dalam kitab-kitab tauhid. Ya. Baik. Saya ni tidaklah tahqiq, cuma adalah belajar sikit-sikit dengan guru yang tahqiq. Baik, habis. Tapi tak faham banyak pun, sikit je faham. Sikit je. Kok salah tu lah tegur. Ni orang yang dengar ni, kok saya salah tolong nak tegur. Apa tahu tak tegur apa dosa. Baik, habis. Zat Allah itu bukan dari jenis, iaitu bukan jisim, bukan jirim, bukan jauhar. Dia tulis jibya simyami. Oh. Dia Melayu tu. Dia jisim ni jib simyami. Ya tidak ada tamam. Jib simyami, jisim. Jirim jim ra yami, bukan jim ya ra, jim ra yami. Ataupun jauhar. Apa dia jirim? Apa jisim? Apa jauhar? Jisim ni pepejat. Itu jisim. Pepejat, benda yang keras, bertongkol. Bila dipegang, disentuh, ya, bertongkol. Ataupun barang-barang perkara yang jamadan. Itu kata jirim. Apa kata jisim? Yang kedua jirim. Apa jirim? Cair. Ya, cair. Itu kata jirim. Bukan berpejat, bukan jirim. Ataupun jauhar. Dalam sains tak ada jauhar. Tuan cari dalam sains dua ya. Jirim, jisim. Jirim, jisim. Berpejat, cair, berpejat. Jauhar tak ada. Istilah jauhar ni dalam ilmu tauhid. Apa dia jauhar? Jauhar ni perkara yang halus yang tak boleh dibelah bahagi, seperti roh. Kata ulama, nyawa. Itu jauhar halus yang tak boleh dibelah bahagi. Roh ni tak boleh dibelah bahagi macam mana? Kita bunuh satu orang manusia, kita cincang 1000, kita letak di 1000 tempat. Sekarang daging, tulang, urat dia semua sudah berpisah daripada yang satu tadi, duduk di 1000 tempat. Bercerai ke bercantum? Tubuh dia bercerai. Walaupun bercerai 1000, namun roh dia tetap bersatu dengan 1000 itu. Itu kata roh tak boleh tak boleh dipecahkan.
dipecahkan, tak boleh dipisahkan. Jirim, jisim boleh saja dipisahkan, boleh dibelah bahagi, tapi jauhar tak boleh dibelah bahagi. Ya. Baik. Orang dulu-dulu dia kata atom tu halus kecil tak boleh dibelah bahagi. Zaman dulu lah. Bila dia kata masuk sekolah, cikgu cerita kat kita, cikgu sains cerita. Dia kata atom ni zaman-zaman dulu, zaman-zaman ahli sains kuno, ahli falsafah kuno, dia kata benda tak boleh dibelah bahagi sebagai atom. Atom ni kecil, halus, tak boleh dibelah bahagi. Tapi bila dia belajar sains, cikgu sains kata sains tingkatan 3. Saya sekolah tingkatan 3, lepas tu malas cikgu di Pasir Bodoh. Jadi cikgu cerita, saya boleh ingat lagi ya, cikgu Cina. Dia cakap telur sikit kat Cina tu, saya ingat tu, cakap dia lupa. Dia kata atom ni zaman ahli falsafah kuno, dia kata tak ada dibelah bahagi. Datang zaman sains dan teknologi, sains membuktikan atom itu pun dibelah bahagi. Aku benda atom aku pun dah tahu, dah dengar dah. Benda halus tu, molekul yang halus. Maka di dalam atom itu ada 3 unsur. Yang pertamanya neutron, yang keduanya elektron, yang ketiganya proton saja. Elektron, neutron dan proton. Tutup lebih kereta nama proton. Dan di tengah-tengah dia pula ada teras yang menghasilkan energi tenaga. Nama dia nukleus, kan? Betul ya? Nak tanya orang pandai, cakap kan, orang yang pandai kata ustaz ni bodoh tu. Tanya orang pandai kata betul-betul ya. Pandai ramai ni. Mau ngaji universiti juga. No. Saya abang tu sekarang, daripada tingkatan 3, tak punya banyak lagi malah. Itu tulang berkurang satu dia berak. Banyak kerja dia. Baik. Benda ni banyak kali saya cerita lah. Banyak kali cerita dah. Cuma saja ulang-ulang, takut saya lupa. Tuan-tuan tak apa lah mengaji ni. Saya takut saya lupa. Bukan tuan-tuan lupa, saya yang lupa. Ya. Innal insana li rabbih lakanun. Sungguhnya manusia itu lupa pada Tuhan. Dan lupa pada Tuhan, pada ilmu pun lupa. Baik. Jadi jisim, jirim atau jauhar ni itu ada 3 yang asas. Kalau dipecahkan ada lagi. Ada jauhar jirim, ada jauhar jisim, ada jismul latif. Oh, tu pecah banyaklah kita. Ya. Macam langit itu jismul latif. Sebab tu orang sains dia kata langit ni tak ada. Sebab apa? Dia kaji dengan akal, dia tak jumpa. Mata dia tak tengok. Dia kaji dengan mata, tak jumpa. Dia kaji dengan akal, tak masuk akal. Memang tak nampak lah cerita. Pasal apa? Langit tu dijadikan oleh Allah dari satu asyai'u, satu perkara yang dinamakan jismul latif, jisim yang teramat halus, yang teramat seni, yang kamu tak dapat lihat dengan mata kepala. Baik. Tidak berubah-ubah. Zat Allah ni tidak berubah-ubah. Sifatnya tidak berubah-ubah. Yang zat Allah itu tidak berubah-ubah. Sifatnya, sifat Allah tak berubah. Zat Allah tak berubah, sifat Allah pun tak berubah. Tidak berjuzuk dan sebagainya. Lagi yang seumpama dengan makhluk. Maknanya zat Allah, sifat Allah tu tidak berjuzuk dan tak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dia apa yang seperti makhluk dapat terbayang, dibayangkan, diangan-angankan, semua tu bukan Allah. Semua tu namanya mungkin. Mimkanun, mungkinun. Perkara yang harus ada, harus tiada. Bukan Allah.
dalam majlis tauhid sampai teraku. Segala yang boleh dibayang, segala yang boleh diangan-angankan, apa semua tu namanya mungkinun. Pasal jangan kita mencari Tuhan yang lain selain Allah. Itu hikmah dia. Kan manusia suka mencari Tuhan yang lain selain Allah. Nabi kata di akhir zaman orang akan bertuhankan al-malu wal-fulus, harta dan duit. Akhir zaman orang akan bertuhankan harta dan wang ringgit. Fulus di mana duit? Piti. Baik. Sebab apa dia bertuhankan harta dan fulus? Kerana dia tak kenal Tuhan. Disangkanya Tuhan tu macam mungkin. Itu kita mengajar tauhid ni sampai boleh kita beza mana itu qadim, mana itu hadith, mana itu yang, mana itu Allah, mana itu mungkin, mana itu khaliq, mana itu makhluk. Hikmahnya supaya kita tak jadi syirik. Kerana bertumpu pada sesuatu selain Allah, maka jadi syirik. Itulah wajib belajar tauhid. Dikatakan di akhir zaman bila keluar Dajjal, ramai ulama pun bersujud kepada Dajjal kerana tak faham mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tak faham arti laisa kamitslihi syai'. Habis. Tak boleh nak beza mana itu qadim, mana itu hadith. Disangkanya boleh dah, faham dah. Rupanya main dengan lapar habis. Main dengan lapar habis. Macam hari ni duit punya besar, gadai iman. Padahal ilmu tinggi. Kalau dia zaman kena muslah tu, dia jauh pada ahli dunia. Tak jadi ahli Allah pun jadi ahli akhirat pun jadilah. Ahli Allah itu orang beruntung, ahli akhirat itu orang yang selamat, ahli dunia itu orang yang khasir dunia wal akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Setengahnya ahli dunia itu orang yang syakawat di dunia, wasyakawat fil akhirat. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Yang ada baik. Ya. Baik. Jadi kita berpesan kepada diri kita. Saya berpesan kepada diri saya. Tuan-tuan berpesan kepada diri tuan-tuan. Firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Artinya Allah tidak menyerupai sesuatu. Dalam ilmu tauhid hanyalah mempelajari sifat-sifat Allah, bukan zat Allah. Kalau ada orang belajar tauhid, dia mengaji zat Allah tu begini, abu dia gotan, bukan. Allah Ta'ala itu amat nyata, namanya Az-Zah. Dia tulis salah tu, bukan Az-Zahiru. Az-Zahiru gitu. Alif lam za alif hara. Az-Zahiru ada alif. Kita berhenti sekarang tu. Dia masuk bab lain, insyaAllah kita sambung. Kemudian katanya Allah Ta'ala itu amat nyata, namanya Az-Zahir. Ini kita dah terang dalam hikam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله